Jadi kita istighfar aja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Sebuah fadilah mengurusi kongkasi surau fadil sahabat saya Ustaz Fatul Waziri, Ustaz rakan-rakan, sahabat ini Channel Jemaah yang masih kasih permenangan. Jadi bagi yang berkati majlis ilmu malam ini sama-sama kita menghadapkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada baginda, kepada bapa kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sama ada mereka-mereka ini masih hidup ataupun telah terdahulu meninggalkan kita. Sya'ulillah Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi malam ini kita sambung dari kitab ini untuk dalam permasalahan umat masa kini yang ditulis oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi, di mana pada tajuk bulan sudah kita baca pasal dia tentang kuantiti umat yang terbiar, tidak ada kekuatan umat ramai tapi tidak ada kuantiti. Itu malam ini kita sambung pada tajuk lain, kekuatan roh umat kuda. Kekuatan roh umat kuda, itu tajuk malam ini. Dan beliau menyatakan kekuatan roh umat Islam turut kuda meskipun sewajarnya hendaklah ia sentiasa digelakkan. Beliau menterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh pensyarah dengan mafhum kekuatan roh umat Islam semakin pudar, yang sepatutnya perlu digelakkan dari masa ke semasa. Sepatutnya ia perlu digelakkan, ia sentiasa disuburkan, diperkukuhkan, ya, supaya kekuatan roh umat Islam itu sentiasa hidup subur. Seumpama suburnya pokok-pokok yang mengeluarkan dahan yang cabang itu, yang akhirnya mengeluarkan buah yang sedap dimakan oleh manusia yang menanam pokok itu. Jadi itulah gambaran oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi tentang kekuatan yang sepatutnya ada kepada umat Islam, itu kekuatan roh. Tetapi dia menyebut kekuatan roh umat Islam kini pudar. Kini pudar. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia merupakan satu rahsia kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para nabi. Kekuatan roh ini merupakan satu rahsia kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Seperti mana firman Allah Taala dalam surah Al-Hijr, Allah Taala menyatakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surah Hijri ayat 29. Maksudnya, maka apabila aku menyamurkannya dan aku meniupkan rohku kepadanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku padanya, ini pada rahim, dalam rahim ibu, mereka duduk sujud kepada Tuhan.
wa qa'ulahu sajidin, wa qa'ulahu mereka tunduk sujud kepada Tuhan. Yang ni kita nak Tuhan. Apabila manusia lahir daripada perut ibunya, keluar daripada perut ibunya, maka mereka terus sujud dan tunduk kepada Allah. Itu makna ada kekuatan roh yang semula tadi. Sebab ini yang perlu digelakkan. Semua orang Islam ada kekuatan, saudara. Semua orang Islam ada kekuatannya seperti mana Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan golongan sahabat. Jadi kita hanya menumpang tuah barakah Muhammad, rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW dan kekuatan roh yang ada kepada Rasulullah dan sahabat. Sebab itu dia mengambil daripada apa yang telah ditinggalkan Rasulullah. Kita jangan merasa kita rasa tak ada kekuatan roh, tak ada. Mana ada kekuatan roh kita? Tak ada. Tak. Kita kuat. Kita kuat. Kita memang kuat. Apatah lagi kalau kita sentiasa berpegang kepada tadi Allah. Ini Alkitab. Ya, Alkitab. Bila kita selagi kita pegang pada kitab ini, kekuatan kita sentiasa tumbuh. Tetapi dia menyebut hari ini dia menyatakan kekuatan roh yang sepatut ada di dalam Islam sudah mulai malam. Baik. Sebaliknya, dalam hal itu beliau menguraikan persoalan kini yang berlaku dalam Islam. Sebaliknya, angin kemaksiatan. Angin. Apa maksud angin? Angin dah. Suasana, senario. Ini orang menyebut senario. Ya, situasi dalam istilah sains. Situasi yang ada kepada Islam, maksiat, kemungkaran berluasa, subur. Dia telah bertiup kencang. Dia gunakan satu istilah bahasa Arab yang bertiup kencang. Ya, diterjemahkan oleh pensyarah ini, dia telah bertiup kencang. Maknanya dia berkembang, kembang juga. Tumbuh pula macam cendawan, maksiat tu kan. Tumbuh macam cendawan. Dan tadi kami ni selang beberapa hari, selang beberapa minggu ambil kes. Tanggapannya terbagi bertiga. Maksiat khalwat, maksiat bentuk khalwat, hamil luar nikah, persubahan dan sebagainya. Itu dah maksiat. Kedua, judi. Judi pun banyak. Semakin lama semakin ramai. Orang Melayu berani duduk dalam kedai judi. Yang ketiga, nikah tanpa kebenaran atau nikah di siang. Biasa nikah di Thailand ke, di Indonesia ke, di luar negeri, luar badan. Ketiga. Hari ini saya tanya pegawai daripada Ipoh, kita ingat di Selangor ni ataupun di Perontak ni dulu ada kes 12 tahun budak-budak. 12 tahun ada seorang budak perempuan belum form 1 lagi tuan-tuan, melahirkan anak. Kan? Saya ingat masa itu saya pergi jabat gambar silam berdasar sama pegawai itu. Itu yang terbaru yang ini. Pun begitu saya tanya pegawai Ipoh, dia kata di sana pun kes sekarang ni hamil luar nikah, mengandung, kahwin. Itu cukup cukup gayat tuan-tuan. Menyedihkan, membimbangkan orang Islam kerana kes yang melibatkan hamil luar nikah ni semakin lama semakin teruk. Itu dah dua. Kemudian dia mengatakan ia perlu memadamkan maksiat kemungkaran yang bentuk kencang ini dengan takwa yang bersinar dan sepatut bersinar dalam satu pada kita, kata dia. Takwa yang menjadi benteng pertahanan kita, tuan-tuan. Takwa inilah yang boleh menjadi perisai utama kita untuk menentang awarid ini, apa dia, penghalang-penghalang kita. Dia dalam istilah tasawuf sebut awarid ini ialah penghalang-penghalang kita. Penghalang kita ni, tuan-tuan, bukan saja dalam diri kita. Penghalang kita satu dalam diri kita. Ini bakal kita mengaji. Takwa disebut nafsu al-amarah. Satu, nafsu. Nabi itu sebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu ma ya Rasulullah? Al-jihad ala nafsi. Jihad melawan nafsu. Yang kedua, iblis, laknatullah, syaitan dan sekutu-sekutunya. Yang ketiga ini lah, tuan-tuan, yang kita bincang dalam kitab ini, iaitu faktor environment, musuh-musuh yang berada di luar kawasan kita ni, sekeliling kita, yang sekeliling kita, yang manusia wataknya seperti
Fir'aun, orang alim yang watak seperti Bal'am, Ba'ura, saat sokong tubuh, peluk tubuh, betul tak, merasmikan jati, perubahan jati, menubuhkan firqah dalam firqah, jemaah dalam jemaah, dosa besar tuan. Kalau kita reda dengan perubahan jati tu, saya tengok sahabat ni, mesti kita lah. Saat dia peluk tubuh, kan? Kemudian dia reda dengan doktor yang kena pecat ni, saya nak sebut nama kan, dalam kuliah saya begitulah. Ya, dia reda, dia sujud dan dia memang begitulah. Keadaan ulama hari ini yang sifatnya macam Bal'am Ba'ura. Kalau dia ulama lah, kalau dia ustaz, kalau dia orang kamu, kan? Menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan ini. Kalau dia rasa ini boleh, boleh berikan kepuasan bagi dia atau boleh menjamin kesejahteraan hidup dia, maka dia sokong. Macam tu kan, ulama-ulama membeli dunia dengan akhirat. Kalau yang disokong itu tidak boleh memberi apa kesejahteraan hidup pada dia, dia tak sokong. Nampak? Jadi kalau orang agama itu macam hari ini menubuhkan jemaah dan jemaah dan dia reda, maka dia sama seperti Bal'am Ba'ura. Cuma Bal'am Ba'ura ni dia dibeli oleh apa? Tentera musuh kepada Nabi Musa. Ya, doa dia angkat. Ya. Dan dalam ulama di kalangan Bani atau di zaman Bani Israel. Yang ketiga, kalau dia punya umarah misalnya, pemimpin, maka umarah itu kita boleh refer dia kepada Fir'aun. Abu Yazid Bustami, ya, tuan-tuan, dia menjawab soalan daripada para rahib, pada para padri pada waktu itu, ketika mana para padri menanyakan beberapa soalan kepada seorang wali Allah yang namanya Abu Yazid Bustami. Dia menyebut antara apakah dia 9 tidak 10. Saya nak pergi kepada 9 tidak 10. Dia banyak soalan. 1 tidak 2, 2 tidak 3, 3 tidak 4, 4 tidak 5, 5 tidak 6, 6 tidak 7. Dia ada beberapa ratus soalan yang dia mampu menjawabnya dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang-orang yang takwa dia tinggi, Allah bantu dia. Ingat, dia kata, apakah dia kata parti kepada Abu Yazid Bustami 9 tidak 10. Dia jawab kan, jawab semua betul ke? 9 tidak 10 dia kata, dalam dunia ini ada 9 something. Something punya ada 9 yang dirakamkan dalam Quran. Dalam Quran khususnya disebut sebagai peristiwa Al-Quran ataupun sirah yang berlaku dalam Al-Quran itu. Sama ada melibat kepada Nabi, golongan yang mendukung Nabi-Nabi, yang menentang Nabi-Nabi disebut dalam Quran. Di antara something itu beliau mengatakan dengan dia ini, tamanya Fir'aun. Ya, Fir'aun dulu. Sebab Fir'aun disebut dalam Quran. Kemudian Namrud. Ya, kemudian pembesarnya Haman. Kemudian flashback kepada sirah Rasulullah yang berlaku pada nama semasa hayat Nabi, iaitu Abu Lahab. Dan disebut dalam surah Abu Lahab, surah Masad. Abu Lahab, pak sahabat Nabi. Dan ada 9 nama disebut satu semua di 9 nama samsing dunia. Nampak? Jadi saya nak repost kepada suasana situasi hari ini. Kita dilihatkan pada suasana hari ini. Kalau dia pemimpin, dia umarah yang watak macam syaitan, maka itulah kita punya rujukan mereka-mereka ini. Sebab itu dia kata, di mana pendidikan kita? Kita ni siapa dia? Adakah kita ni ulama? Jauh tadi kalau kita ulama kan? Ya, ulama ni kan senang nak mendakwa diri dia ulama, nak mendakwa diri dia ada PhD misalnya, saya PhD misalnya. Itu bukan ulama. Kalau dia ulama, kalau dia pemikir Islam, dia mendapat kata dia bukan ulama, dia bukan pemikir Islam. Kalau dia seorang tunggu, dia kata saya ijazah saya berjala-jala, sejatoria saya berjala-jala, nak yang mana satu. Tapi dalam keadaan itu perlu dia bertindak demikian untuk apa? Untuk mentahankan diri bila mana dia diserang oleh musuh. Tak apa. Kata ustaz tu mengajak kata kuliah. Malam ni misalnya ustaz tu datang, saya mengisahkan saya ada kuliah. Nak beritahu pejabat kamu yang hantar wakil, kuliah mana yang tuan-tuan nak? Perak ke ataupun Hakim ke, mana-mana yang telah memberikan kuliah ke saya misalnya. Sebab ni kes ni berlaku tuan-tuan.
Dan kita juga masuk dalam pengajian. Ya. Halangan-halangan awarid yang sebut tadi, awarid yang berlaku daripada sekeliling kita. Kalau kita sebagai kaki tangan awam, pejabat awam, kaki tangan kerajaan, kita digunakan mengajak di jabat-jabat, digunakan mengajak jabat-jabat dulu sebelum ini. Tetapi melihat kepada situasi sekarang, golongan-golongan umarak yang jadi penentang tadi, yang merupakan penyokong kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun ni umarak, dia pemimpin. Nah, mereka menggunakan segala sekatan untuk menyekat Islam disyabatkan. Sebab itu mereka meletakkan syarat mana tariah. Satu. Ya. Di masjid pun saya. Mesti juga di masjid. Tuan-tuan pun tahu kan. Semua si perik-untak ni untak macam tekbir. Itu tadi. Alhamdulillah perik-untak ni tak nak pergi dakwah juga kan. Tapi tekbir dahsyat. Ya, nak nyebut politik tak boleh. Ya, nak menegur pemimpin tak boleh. Ya, dia jadi macam berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara zaman kerajaan Al-Ma'mun, anak kepada Harun al-Rashid, dalam zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Ya, dipenjara, dicambuk, dipukul. Ya, Syekh Imam Ibn Taymiyah, seorang besar daripada mazhab Hanafi, juga dicambuk, dipukul. Istilah dalam kitab. 100 kali dipukul begitu tuan. Nah, seperti mentahnya pukul. Kenapa? Kerana dia memtahankan Quran itu sebagai kalam Allah Al-Qadir, bukan makhluk. Itu juga pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kali ini. Sampai kali ini. Di mana ada 3 golongan? Dan satu, saya ulang balik semula, golongan umarak kita ambil daripada ranking atas, golongan umarak. Kerana dia pemimpin kita. Kalau dia betul, maka betul rakyat. Kalau dia tak betul rakyat. Jadi tempang. Ya. Yang kedua, ulama. Saya nak fokus kepada golongan agama. Sebab golongan agama ini juga pencetus kepada perubahan tajdid. Ya. Bila ada tokoh agama menyokong Islam, tuan-tuan nampak. Bila ada misalnya mufti boleh cakap soal apa? Soal PM kita masuk dalam duit kan. Dia boleh merosakkan tidak. Kalau dengan tidak ada kekuatan takwa kan. Ya, cuma tak seri dan Nabi dia kata apa salahnya, dia pemimpin, dia umarak, dia boleh masuk dalam kuih ni. Ya. Dia sudah tanggap pendapat ni. Sepatutnya perlu diadakan perdebatan. Kan? Perlu diadakan perdebatan, boleh tak boleh. Kan? Boleh tak pemimpin itu dipakaikan